Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la yasrufu al-khair illa Allah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah, wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz pengacara majlis, yang saya hormati seluruh dan kuasa pengurusi dan seluruh dan kuasa masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Tuan-tuan okey kan? Tak bunyi. Ya. Saya lagi okey. Tak ada mikuah tak ni. Tersampai awal sikit naknya. Cadang nak pergi Kok Leh dulu. Tiba-tiba traffic jam, so saya patah balik ni. Saya sampai pukul 6 lebih tadi ni. So pergi cari mikuah dulu. Alhamdulillah ada kedai buka sela-sela kampung tu, makan kat Solo tadi. Lepas tu ada orang bayar pula tu yang mahal tu. Terima kasih lah. Siapa yang bayar saya pun tak tahu. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak keberatan, saya nak minta yang lelaki-lelaki ni mari depan sikit. Saya nak bagi ruang muslimat tu 2 soft depan tu sikit tu ganjak depan. Daripada rapat sangat tu. Yang lelaki-lelaki mari depan-depan sikit insya-Allah. Kita bagi 2 soft depan tu bagi muslimat. Tuan-tuan mari ke depan. Kita bagi kamera ni belakang sekali. Macam tu. Yang duduk belakang kamera tu tuan-tuan main belah sini. Di depan kamera pun tak boleh sebab kamera tinggi. Muslimat ajak depan sikit, ambil 1 soft. Abang yang belakang kamera tu boleh tak? Dia ke depan. Bagi ni abang yang kat belakang kamera bagi nak bagi muslimat ke depan sikit. Sebab rapat depa kat belakang sikit. Okey, terima kasih insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kali keberapa tau saya main masjid ni. Alhamdulillah. Dan macam biasalah bila main masjid ni, masya-Allah ramai yang sampai jumpa, seronok saya alhamdulillah dengan sambutan. Saya ucapkan terima kasih atas sambutan insya-Allah, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni nak cari ilmu dalam kehidupan kita. Lepas tu Nabi SAW doa ajak kat kita setiap hari tolong baca doa ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta ni 3 doa ni, 3 benda ni minta setiap hari. Pagi-pagi tu minta. Nombor 1 Nabi ajak minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu bukan benda yang dihafal. Ilmu itu ialah yang memberikan manfaat dalam hidup. Itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebab ilmu kita dapat ni macam-macam jenis. Setiap harilah hidup kita macam-macam jenis ilmu kita dapat. Ada ilmu yang jadi kebaikan, ada ilmu yang bawa mudarat. Ada ilmu yang jadi manfaat, ada ilmu yang tak jadi manfaat kepada kita. Yang kita nak minta ialah ilmu yang bermanfaat. Nombor 1. Yang kedua, kita nak minta apa? Warizqan tayyiba, minta rezeki yang baik-baik. Biar rezeki yang Allah bagi kat kita ni rezeki yang boleh bagi kebaikan dekat kita dunia hingga akhirat. Sebab boleh jadi rezeki yang Allah bagi dia bukan nikmat tapi istidraj. Jadi kita nak rezeki yang Allah bagi kat kita ni rezeki yang baik-baik yang boleh jadi manfaat dan kebaikan kita dunia hingga akhirat. Dan yang ketiga, kita minta dalam doa yang kita panjat pada setiap hari itu, minta supaya Allah kurniakan kepada kita ilman nafi'ah, ilmu yang
bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Minta pada Allah SWT amalan mutaqabbala, minta supaya Allah kurniakan kepada kita amalan-amalan yang diterima. Sebab kita tak mau buat saja amalan tapi amalan kita tak diterima. Pasal apa amalan tak diterima? Pasal ada di kalangan kita beramal tanpa ilmu. Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hadis dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, innar rajula la yusalli sittina sanatan ma tuqbalu lahu salatun. La haula wala quwwata illa billah. Nabi sebut apa? Ada sesungguhnya seorang laki-laki la yusalli sittina sanah, dia sembahyang 60 tahun. 60 tahun sembahyang, ma tuqbalu lahu salatun, sallallahu alaihi wasallam, tetapi satu pun solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa jadi macam tu? Pasal dia beramal tanpa ilmu. 60 tahun sembahyang, sembahyangnya tak kena, sembahyangnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kata Sayyidi Muhammad bin Fadl rahimahullahu ta'ala, qala Sayyidi Muhammad bin Fadl rahimahullahu ta'ala, dhahaba al-Islam min arba'ah. Islam ini akan disia-siakan daripada 4 golongan. Yang ni kita nak bincang pada hari ini, yang terkait dengan kita beramal tapi amal kita Allah tak terima pasal kita beramal tanpa ilmu. Islam ini akan disia-siakan pada 4 golongan. Tuan-tuan buat catatan elok-elok. Yang rajin menulis ni memang orang perempuan. Yang tu memang saya tahu dah. Pergi mana pun memang mencatat dengan orang perempuan ni. Walaupun dia pun bukan baca pun, dia pun tulis apa. Baca tak? Balik tulis? Balik baca tak tulis tu? Tak ada lah. Ni bukan faham pun, dia tulis pun macam cacing kerawit. Subhanallah. Tapi tuan-tuan lagi dahsyat, tulis pun tak. Ini mengapai tak apa, insyaAllah jadilah. Dia Ustaz tu sudah cakap banyak-banyak, Ustaz kami boleh mai pun besar rahmat dah, Ustaz. Tak apalah tuan-tuan. 4 benda ni ingat elok-elok. 4 golongan yang Islam akan jadi sia-sia dengan perangai mereka ni. Kita nak belajar ni 2 benda. Pasal apa kita nak tahu? Kalau sebut golongan ni, golongan tu, golongan ni, golongan ni, 7 golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah sebagai contoh. 3 golongan ni dapat ni, 4 golongan ni. Yang duk belajar tentang golongan ni tahu pasal apa? Pasal 2 benda. Nombor 1, kita nak jadi orang tu, ataupun kita tak mau jadi orang tu. Kalau dia benda baik, kita nak usaha untuk jadi orang yang disebutkan pada golongan tersebut. Kalau benda tu benda tercela, kita nak elak diri kita, jangan bagi jadi orang macam tu. Yang kedua, pasal apa kita nak tahu? Pasal kita nak kenal kod-kod ada daripada kalangan kita yang termasuk dalam golongan tu. Kalau dia baik, kita nak tiru dia. Kalau dia jahat, kita nak elakkan diri daripada dia. Sebab tu penting kita nak tahu benda-benda yang macam ni. Maka kata Sayyidina Muhammad Fadl bin rahimahullah ta'ala, dia menyebutkan Islam ini akan disia-siakan daripada 4 golongan. Yang pertama, la ya'lamu bima ya'lamun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang pertamanya ialah dia seseorang golongan yang tidak beramal dengan apa yang mereka mempunyai ilmu tentang dia. Nombor 1, orang yang ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmu dia. Ini nombor 1. Islam akan rosak, agama akan rosak dengan orang yang perangai dia lagu ni. Ngaji, ada ilmu tapi tak mau beramal dengan ilmu dia. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ya'maluna bima ya'lamun. Wa ya'maluna bima la ya'lamun. Yang kedua ialah orang yang beramal dengan sesuatu yang mereka tidak punya ilmu tentang dia. Nombor 1, ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmu. Yang kedua, orang yang tak ada ilmu tapi mereka duk beramal dengan benda yang mereka tak ada ilmu tentang dia. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wala yata'allamuna ma la ya'lamun.
golongan yang tidak mempelajari sesuatu yang mereka tidak ketahui. Mereka tak tahu, tapi mereka tak belajar. Dan yang keempat, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wa yamna'un naza minat ta'lam. Yang keempat ialah golongan yang menghalang-halang manusia daripada menuntut ilmu. Ini 4 golongan yang kita nak bincang pada malam ini. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala memberikan komentar tentang ucapan emas ini dengan menyebutkan bahawa golongan-golongan ini, 4 golongan ini hakikatnya bergabung pada satu sifat, ialah mengabaikan antara ilmu dan amal. Mari kita tengok dulu golongan yang pertama. Golongan yang ada ilmu tapi tidak beramal, maka dia telah jelas mengabaikan ilmu dan amal, kerana faedah bagi ilmu ialah amal. Kita ni belajar rajin tuan-tuan, rajin main masjid. Masjid Tok Kun ni di antara masjid yang banyak kuliah. Saya duduk tengok lah, ada aja kuliah, hampir tiap-tiap hari ada kuliah. Dan kita rajin duduk main mengaji. Tapi subhanallah, dalam 5 tahun 6 tahun duduk ulang main mengaji ni tuan-tuan, kita duduk tengok amal kita sama aja. Sama aja, tak berubah. Kita duduk tera-tera tu je. Semayang duha pun tak boleh nak lekat lagi. Tahu tak tentang kelebihan semayang duha? Tahu tak? Tahu, tapi tak buat. Tahu tak perintah Allah untuk kita banyak baca Quran? Nabi SAW suruh baca Quran, kelebihan-kelebihan orang baca Quran. Tahu tak? Tahu. Hari ni tak baca Quran pun. Tahu tak pasal istighfar? Tahu, tapi tak istighfar pun. Apa nak jadi dengan kita ni sebenarnya? Tahu tak kelebihan tentang sembahyang tahajud? Tahu. Kita mengaji belaka, semua tahu belaka, tapi kita tak boleh nak buat. Pasal apa? Ya, ilmu tu tak jadi manfaat, sebab buah pada ilmu tu amal. Imam Ahmad mengatakan, menuntut ilmu dan mengajarkannya lebih utama daripada berjihad dan amal sunnah lainnya, kerana ilmu itu adalah asas dan pokok segala urusan. Bahkan dia merupakan ibadah paling agung serta kewajipan fardu kifayah yang perlu ditekankan. Bahkan dengan ilmulah Islam dan kaum muslimin tetap akan hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun ibadah-ibadah sunnah hanya akan memberikan manfaat kepada diri pelakunya sendiri dan tidak mengenai orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat, ilmu yang dimaksudkan dalam perbincangan tersebut ialah ilmu yang membawa kepada amalan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan, nak bagi jadi ilmu ni, jadi lekat amalan ni, dia kena ada berapa peringkat. Ini kena hafal dan hadam elok-elok. Orang tanya, macam mana ustaz nak bagi jadi ilmu yang kami mengaji ni dia jadi lekat, dia jadi amalannya? Nombor 1, bila kita menuntut ilmu ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita kena tulis. Pasal apa kena tulis? Pasal apa tiba-tiba macam tengok saya macam tak puas hati saya sebut tu? Tak. Tuan-tuan ingat tak? Syaitan ni dia syaitan dengan nafsu ni, dia di antara benda yang paling dia tak suka sekali, paling awal sekali dia akan halang kita ialah menuntut ilmu. Sebab ilmu ni lah punca orang tu jadi baik, orang tu masuk syurga, orang tu dapat kebaikan, orang ni jauh pada semua benda-benda kebaikan yang orang tu dapat, dia mesti punca daripada ilmu dulu. Faham ni? Maka syaitan bukan nak suruh orang tak semayang dulu, dia bukan nak suruh orang tak, dia mula sekali dia akan usaha untuk orang tu tak pergi mengaji. Atau peringkat pertama sekali kita punya mujahadah nak lawan syaitan dengan nafsu, syaitan dengan nafsu akan halang orang untuk dia pergi menuntut ilmu. Kita dah dapat dah halangan tadi ni, sementara nak mai tu daripada kemarin ni duk pegang, ada esok ada kuliah, ada ceramah kat ni, duk nak pi tak pi duk zikir tu lah. Dan syaitan usaha macam kita tak, jangan hang tak payah pi, hang yang ada kerja lain apa macam-macam usaha, kita mai juga, kita lawan dia dan kita mai juga, kita dapat mai, alhamdulillah. Bila tuan-tuan ingat kita boleh mai duk ni, dia nak biar saja lagu tu? Tak, dia tak biar saja. Paling tidak dia nak hampir hang balik kosong, itu dia nak. Dah hampir tak tak apalah, hampir tapi hang balik kan, dia ingat apa-apa.
Macam mana dia nak buat bagi kita pi jangan ingat apa-apa? Dia akan paksa kita untuk pi jangan buat sesuatu pun supaya hang boleh ingat ilmu tu. Faham tak faham tu? Macam mana nak buat bagi kita tak ingat ilmu? Dia buat kita lalai, dia buat kita sembang dengan kawan kita, dia buat kita teringat benda-benda yang kita tak patut teringat, dia buat kita duduk tengok sibuk dengan handphone kita. Dan di antara dia apa dia? Dia tak mau kita tulis ilmu. Kena lagi. dia apa saja jalan supaya hang jangan ingat ilmu tu. Pasal apa dia tak bagi kita ingat ilmu tu? Pasal balik lagi dia tak mau kita beramal dengan ilmu tu. Faham tak ni? Dia tak ada kena menang dengan siapa-siapa, saja simbang-simbang je. Sajalah simbang. Mula-mula sekali bila kita menuntut ilmu kita menulis. Tulis ni dia bantu ingat dah, bukan apa pun. Bukan baca pun. Betul tak mesti makna? Tulis bukan main berjela-jela tulis muka surat tukar. Tulis muka surat ni. Ni sementara mukadimah ni apa-apa 3 muka surat dia tulis. Kan? Balik simpan tak baca tambah-tambah Allah tak ada buat rujukan balik semula pun. Tapi tuan-tuan, bila kita mencatat tu dia record supaya kita ingat. Ustaz duk bercakap lagi ni. Dia tulis tu supaya dia ingat. Nombor 2, nak bagi lekat amalan tu tuan-tuan sekalian daripada ilmu tu dia amal tu. Nombor 2, dia panggil cepat-cepat buat. Jangan tangguh. Fastabiqul khairat, cepat buat baik. Cerita buat amalan apa? Tak tangguh dah, esok tu buat terus. Dia tak mau tangguh dah. Tak pasal apa? Pasal bila kita dapat ilmu tu dia tengah semangat. Cerita tentang buat amalan dapat syurga, cerita tentang amalan dapat ni, cerita amalan kelebihan-kelebihan. Kita dengar tu, kita punya nak buat tu, semangat waktu tu. Ni macam kita main kuliah malam ni rasa macam nak main duha tu ni, rasa macam Ustaz boleh tak saya sembahyang duha saat 4 rakaat ni. Tak payah, ni bukan waktu dia punya semangat tu. Dan semangat dia makin lama dia makin hilang. Tangguh esok tunggu semangat tu makin hilang. Lusa semangat tu makin hilang. Lepas tu makin lama kita dah lupa dah. Perbincangan kita malam ni dah kita tinggal macam tu saja. Faham ni? Yang ketiga, yang pertama tulis, yang kedua cepat-cepat buat, yang ketiga salih ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan. Allahumma salli Muhammad, istiqamah buat. Istiqamah. Tumpang nak lekat kena buat setiap hari. Jangan tinggal. Buat setiap hari buat. Pergi istiqamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seorang abid dia kata, aku nak dapat kemanisan untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kemanisan dalam bertahajud ini selepas 20 tahun aku mujahadah untuk istiqamah. 20 tahun lawan 20 tahun baru dia dapat kemanisan dalam tahajud dia. Itu maksudnya jangan tinggal, buat setiap hari sampai satu hari benda tu melekat dengan kita. Dan yang berikutnya tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, qadha bila tertinggal. Mana nak qadha tinggal tu? Contoh macam tuan-tuan baca Quran tiap hari tu. Saya nak khatam Quran setiap hari, saya akan baca 2 muka surat, tak pernah tinggal. Dia baca 2 muka surat. Hari tu terlepas dah, kalau tertinggal. Jangan lupa esok tu baca, qadha balik yang tertinggal semalam ni. Tuan-tuan duk biasa sembahyang witir, tak pernah tinggal, setiap malam sembahyang witir tak berhenti. Hari ni kalut lagu nak balik tak sempat buat, letih balik tak kepala kum lena tu. Tak sempat nak buat. Esok jangan lupa qadha balik kita punya sallallahu alaihi Muhammad sunat witir. Nabi SAW pernah qadha sembahyang tahajud. Nabi SAW Nabi buat pada waktu duha qadha. Qadha ni membantu kita untuk istiqamah dan kita lekat dengan amalan-amalan yang kita biasa. Syarat nak qadha ni kita benda yang kita dah lazim buat. Benda kita lazim buat baru kita boleh qadha. Ni kalau tiap hari qadha tahajud pukul 10 pagi, ni tu bukan tu bukan qadha, tu istiqamah. Istiqamah tahajud pukul 10. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang disebut ini ialah ilmu yang membuahkan kepada amalan. Syekh Abdul Rahman bin Qasim An-Najdi rahimahullah taala mengatakan, amal adalah buah daripada ilmu. Ilmu itu dicari demi mencapai sesuatu yang lain. Fungsi ilmu ibarat sebuah pokok, sedangkan amalan seperti buahnya. Maka setelah mengetahui agama Islam, seorang harus menyertainya dengan amalan. Sebab orang yang berilmu tidak dapat beramal dengannya. Orang yang berilmu tetapi tidak dapat beramal dengan ilmu itu, lebih buruk keadaannya daripada orang bodoh.
Kita penat main malam ni tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Tadi saya masuk highway. Dia ingat nak pergi kot Sebarang Jaya dulu, nak pergi ziarah kawan saya yang masuk hospital. Sallallahu alaihi Muhammad dekat bahagian spesialis. Elok sampai kat Jawi kita dah start jam dah. Tengok waste nak sampai dekat Sebarang Jaya tu, subhanallah tuan-tuan, dah pukul 6.45 baru nak sampai kat Sebarang Jaya tu. Ni nak main sini pula lagi 40 minit lagi. Pakai tak ada, saya kata patah balik masuk Kok Jawi. Masuk Kok Jawi tu Sungai Bakak tu pula tuan-tuan, jam pula tahun tu lagi. Masuk Kok Valdo tu apa semua tu, jam lagi kat atas tu. Tahu pasal apa jam sana, jam sini, jam sana? Pasal orang balik kerja. Dan mungkin dalam celah-celah jam tu pun tuan-tuan mudah ada sekali. Betul tak ni? Betul? Apa pun ada sekali tu. Sama macam aku duduk mau apa pun. Alamak, jam pula hari ni. Subhanallah. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, penat tak pergi kerja sehari hari ni? Pergi kerja keluar tadi pukul apa? Pukul 8, 6.30, pukul 7.30 pagi tadi keluar dah. Ni petang ni balik-balik cepu mandi, tukar baju turun mai. Ada yang tak ada tukar baju turun mai. Penat tak? Letih tak? Ni apa faham tak faham aku tanya ni? Letih tak? Letih. Kawan kita duduk rumah tu, dia jam sama kita. Balik-balik rumah tuan-tuan, mandi, tukar baju, pakai baju kelawak lah. Mana siapa? Jantan tu lelaki tu. Tuan-tuan, buka TV tam, tersandak kat depan TV, bini baca teh pula, pomai apa semua minum. Seronok dia kat rumah. Best tak? Best. Kita best tak? Wahai, Tok Wali mah jawab gitu. Best. Tuan-tuan, subhanallah, kita letih main mengaji, penat-penat duduk kat sini. Satgi nak sampai rumah pukul berapa pula satgi. Dia duduk kat rumah, duduk rehat dengan anak, dengan isteri dia, sembang-sembang, main tengok buletin utama, tengok TV 3, tengok TV 9. Syok tuan-tuan dekat rumah. Subhanallah. Tapi kita dapat ilmu, dia tak dapat ilmu sebab tak main. Dia tak beramal sebab tak dapat ilmu. Kita tak beramal walau dapat ilmu, kita lagi teruk pada dia. Punya pusing jauh nak cerita. Betul tak? Penat saja tuan-tuan. Main duduk semua ngaji tapi balik tak lekat apa, tak jadi apa dengan kita. Katakan tu, lebih buruk keadaannya daripada orang bodoh. Bahkan dalam sebuah hadis menyebut, asyaddun nazi azaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'ullahu ya ilmi. Kata Nabi bi ilmi, orang yang paling keras siksaannya nanti di yaumul qiyamah, asyaddun nas sallallahu alaihi Muhammad, kerasnya kerasnya ke atas seorang manusia itu azab, kerasnya azab ke atas seorang itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, alimun la yanfa'ullahu bi'ilmih, seorang yang berilmu tetapi tidak diberi manfaat oleh Allah akan sebab daripada ilmu dia. Allah bagi kat dia ilmu tu dimanfaat kat dia. Tuan-tuan, Allah SWT. Jadi orang ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watr mengatakan di dalam Al-Quran, Allah sering kali menyebut amal soleh beriringan dengan iman. Amal soleh dia sentiasa beriring dengan iman. Nak jadi amal, dia mesti ada ilmu. Ilmu tu dikuatkan dengan iman, baru dia jadi amal. Contoh saya nak cerita kat tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak tentang kelebihan bersedekah? Tahu? Semua orang tahu tak kelebihan sedekah? Kurang tak harta? Kalau kita ada duit, tiba-tiba kita sedekah, kurang tak duit kita? Kurang tak? Kurang lah. Takkan tak kurang kot. 1,000 pergi ulak 100, kurang tak? Kurang lah yang kita nampak. Tapi Nabi kata apa? Tidak berkurang harta orang sedekah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan bertambah. Nabi SAW sebut. Kita nampak kurang, Nabi kata bertambah. Tuan-tuan biasa tengok tak Nabi SAW cakap macam tu kat kita? Tuan-tuan biasa tengok tak duit yang kita pegang tiba-tiba bertambah jadi banyak dengan sedekah? Tak biasa. Tentang perkataan Nabi tu kita perlukan kepada iman untuk percaya. Pasal benda kita tak nampak. Faham tak ni? Sebab tu Nabi kata apa? Sadaqatun burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti iman.
Orang yang beriman dia boleh bagi sedekah banyak-banyak. Pasal apa? Duit hang bagi tu 1,000 tu kurang 1,000. Betul kurang 1,000. Tapi iman, tapi Nabi kata dia bertambah. Nak percaya Nabi kata tu iman. Boleh faham tak faham tu? Kita akan bersungguh untuk buat amal bila kita punya iman yang kuat. Bila kita lemah iman, kita akan tinggal amalan. Standard macam tu lah. Boleh faham tak tu? Sebab tu Allah selalu gabungkan dia antara iman dengan amal soleh ni beriringan. Dan Allah mencela pula kepada orang yang dia bercakap tapi dia tak buat. Allah sebut dalam surah As-Saff ayat 23, ayat 2 hingga 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah kata apa? Wahai orang beriman, awak hampa duk kata apa yang hampa tak buat. Sallallahu alaihi Muhammad. Pasal apa hampa duk kata benda apa yang hampa tak buat? Kata tapi tak buat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah kerana kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Perkataan-perkataan ini tuan-tuan bukan dengan maksud Allah tak bagi kita duk pergi mengaji. Terus duk mengajilah lagu tu biar tak tahu senang sikit. Tak payah duk buat terus. Ada seorang itu saya ingat lagi tempat duk makan tu lah waktu saya duduk dekat Salih Al-Syaman. Waktu saya duduk kerja dekat Salih Al-Syaman dengan Ustaz Mutalik Ma'ruf waktu tu. Saya ingat duk makan bawah flyover tu, ada gerai kat bawah tu. Seorang sahabat saya berjumpa saya. Dia kata, Jafri, orang pesen-pesen hampa ni lah masuk neraka dulu. Oh sedap dia kata gitu. Orang pesen-pesen hampa ni lah masuk neraka awal dulu. Pasal hampa jenis mengaji, hampa ngaji, hampa kena buat. Kalau hampa tak buat, saya Allah marah. Biar macam kami tak mengaji, kami tak tahu tu tak payah duk buat. Oh dia cerdik. Cerdik. Dia ada satu amalan dia yang special yang tuan-tuan boleh tiru. Dia letak kopiah dalam kereta ni. Dia ni bukan jenis orang mengaji ni, tapi dia letak kopiah atas dashboard dia. So kata orang buat hang kamil lah ni lah, pipi pakai kopiah mana-mana. Dia kata hang jangan salah sangka dengan aku, kopiah ni haban Roblox. Dia kata lalu sekali dah Roblox, dia kata ambil pup bawa kopiah, buka radio Aikim. Dia kata assalamualaikum tuan, bila ni balik kuliah? Okey, biasanya selamat dia kata. Aduh subhanallah. Tuan-tuan bukan dengan maksud Allah perintah ni, Allah cerita tentang azab orang yang tak mau beramal dengan ilmu dia ni, bukan dengan maksud nak bagi tahu kita hangpa tu sedut mengaji ya. Tapi dia nak motivate kita untuk kita memaksa diri kita untuk beramal dengan ilmu. Ada hadiah yang Allah berikan kepada hamba dia pada setiap pagi dan setiap malam. Pagi dan malam Allah hamburkan hadiah-hadiah kepada kita hamba dia. Dan hadiah yang paling istimewa yang Allah berikan kepada kita ialah ruang dan peluang untuk kita berzikir kepada Allah SWT. Zikir ni ada 3, ingat. Nombor 1, zikir qalbi. Zikir qalbi ni tuan-tuan sekalian, kita sentiasa muhasabah diri, kita tengok kejadian alam, sentiasa ingat kita pada Allah. Tu nikmat Allah bagi ke kita tu. Nombor 2 tuan-tuan, zikir qauli, zikir yang kita lafazkan, subhanallah, alhamdulillah, istighfar, baca Quran. Yang ketiganya zikir fa'li, zikir atas perbuatan kita buat untuk kita ingat pada Allah. Duduk dalam majlis ilmu, sembahyang, baca Quran, salat, puasa, zakat, haji, sedekah. Semua ni tuan-tuan Allah hadiahkan dekat kita kepada orang yang dia ingat dan dia sayang. Lepas tu selagi ada peluang untuk kita perbanyakkan amalan, jangan duk tangguh. Buat. Ada waktu je, buat, jangan tangguh. Tu orang tua-tua kata, hang nak semayang ni terang nak bangkit je. Nak semayang ni terang nak bangkit je. Dan bangkit bolehlah semayang. Betul tak betul? Faham tak faham tu? Hang nak baca Quran ni tumpang nak baca je. Dan baca boleh baca. Kita ni lagi kita tak paksa diri untuk buat. Kita tak buat tuan-tuan. Ni sekali lepas mayang isyak ni. Lepas mayang isyak lagi.
Dia ni lepas main isyak pun mau Datuk Imam bagi assalamualaikum walhamdulillahirabbil alamin. Tu Imam habis aja baca doa, bro bekas start motor balik macam kursi kata tadi. Saya hari ni tengok motor banyak hari ni selera. Seronok kita tengok dia kata apa. Motor berselerak tu sekali lepas maghrib pro pekat lepas isyak ni. Pro pekat balik. Balik terus. Pasal apa tak sembahyang sunat? Pasal apa tak sembahyang sunat? Tak tahukah kelebihan sembahyang ba'diyah tadi? Tak tahukah ba'diyah tu akan menampung sembahyang fardu kita yang tak sempurna? Sembahyang fardu kita sempurna sangat tak tadi ni? Tak tampung dengan sembahyang sunat. Tahu tak kelebihan dia? Tahu. Tapi pasal apa tak buat? Nak buat, paksa diri untuk buat. Terang nak bangkit je. Dan bangkit Allahu Akbar, silap-silap dengan ba'diyah, dengan witir sekali dia boleh buat sekali ni. Terang nak bangkit je. Faham tak ni? Malas lah, ya Allah, malas ya Allah. Allah Rabbi. Duduklah, main duduk. Boleh tak main duduk? Boleh. Oh, duduk pun malas lah ustaz. Baring boleh baring. Baring 12 orang tu EJK belakang. Ni. Oh, pasal apa baring ni? Bila ikut suka kami lah, nak sembahyang ikut suka. Sembahyang tu lepas mayang ni berkeliling baca Yasin kat depan. Tapi sah nak cerita, tumpang nak buat je. Lepas ba'diyah lagi, oh bagi pula ya Allah, mayang witir pula. Allahu Akbar, dapat mayang witir kat dia. Quran pun sama. Sementara nak buka je, buka Quran, dapatlah bukan satu ayat, satu muka kita boleh buat. Nak cerita, tumpang nak buat ya dengan amal dia. Faham tak ni Ustaz Ahmad? Selagi Allah duk bagi peluang kita untuk kita buat amal, buat, jangan tangguh tuan. Jangan tangguh, sebab tuan-tuan tak tahu ke depan lagu mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim ada sebuah hadis daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Hadis sahih, Nabi SAW cerita. Ini mudah-mudahan jadi motivasi dekat kita lah. Ya Allah Rabbi. Oh subhanallah, saya pun nak risau nak baca hadis ni tuan-tuan. Salli ala sayyidina Nabi SAW cerita. Di hari kiamat ni ada seorang dia didatangkan. Dipanggil dia bawa dia, lalu dilempak dalam neraka. Dah dilempar dalam neraka tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kemudian diputar-putar tuan-tuan, berputar-putar dia sallallahu alaihi wasallam seperti mana berputarnya keldai yang menggerakkan penggilingan. Dia ada satu kaedah nak hancurkan sallallahu alaihi wasallam gandum tu, dia letak mesin pengisak tu, tak kayu tu, ikat keldai kat situ, kedah tu pusing, pusing tu kisah benar. Macam itulah keadaan dia duduk dalam neraka, berputar-putar kat dalam neraka tu sampai apa? Sampai isi perut dia terburai habis. Dahsyat tak bunyi ni? Dahsyatlah tuan-tuan semua selamat. Kemudian penduduk neraka pun berkumpul mengerumuni dia. Pekat-pekat domai tengok ni apa ni, pasal apa dia ni siapa ni? Lalu dia tanya dekat dia, "Hai fulan, apa yang terjadi dengan kamu ni?" Dia kata, "Hai, pasal apa ngahang ni? Bukankah dulu ni aku kenal ni. Bukankah kamu dulu ni yang duk suruh kami buat baik? Bukankah kamu ni kami kenal ni muka ni? Muka dalam TikTok ni." Contoh, tak ada kenal-kenal dengan siapa-siapa. Kan? Ni kenal ni. Oh, ini influencer. Saya Muhammad. Bukan hang ni kah dulu yang selalu duk cakap apa ni? Duk cakap, jangan duk buat mungkar ni. Jangan duk buat lagu tu. Jangan duk buat lagu ni. Ni kami kenal muka ni. Bukan hang kah dulu ni? Dia jawab, "Dulu aku suruh kamu buat baik, tapi aku tak buat. Dulu aku larang kamu buat mungkar, tapi aku sendiri buat." Allah Rabbi tuan-tuan, ambil pengajaran tu elok. Dan ini juga bukanlah menjadi satu penyebab kepada kita untuk meninggalkan dakwah. Jangan kalau kita tak mahu cerita apa-apa, duduk diam-diam seorang, duduk diam-diam sudah. Faham tak ni? Kita, tak maulah duduk cerita baik-baik. Jangan duduk hantar tersirah lagi, tak pasal-pasal ni kena kisah dalam neraka. Bukan lagu tu. Maksud daripada hari ni supaya kita ambil pengajaran, paksa diri kita. Bila kita suruh orang buat baik, malu hang suruh buat baik, dia hang tak buat baik, kita buat. Betul ni? Pasal apa kita duk suruh orang buat baik? Bukan sebab kita baik. Kita duk suruh orang buat baik sebab kita tak baik, dan kita paksa diri kita untuk jadi baik. Pasal apa kita duk larang orang daripada buat maksiat? Bukan pasal kita baik, pasal kita tak baik. Sebab bila kita suruh orang tinggalkan maksiat, dia memaksa diri kita untuk kita meninggalkan maksiat.
Ada seorang tu dia duk cerita tentang sedekah lah yang paling baik. Duk cerita kat kawasan pondok dia tu, ni nak sedekah lah yang baik-baik. Sedekah benda yang paling kita sayang sekali. Tak sampai pada sedekah yang sebenarnya, sehingga kamu sedekah benda yang paling kamu sayang sekali. Duduk cakap, isteri dia duduk kat luar tuan, sambil duduk sampah-sampah kat rumah dia tu, dengar suami dia duduk cerita tentang suruh buat sedekah benda baik-baik ni. Lepas tu Salih Ahmad dia pun balik ke rumah. Balik ke rumah tuan-tuan, dekat rumah dia tu ada satu pokok nangka. Buah nangka ni dia balut, dia punya sayang buah tu. Duk tunggu buah ni, dia nak petik, dia nak makan ni. Ni kawan ustaz yang duk cerita ni. Dia pun balik ke rumah dia, rehat dia tengok. Sampai tengah hari tuan-tuan, dia bangkit. Dia keluar rumah dia, dia tengok-tengok buah nangka dia tuan-tuan dah tak ada dah. Yang tinggal getah duk menitik. Tak. Dia pun tanya bini dia, ni mana buah nangka saya ni? Mana buah nangka ni, saya duk pedar simpan lama ni, mana buah ni? Saya dah sedekah dekat budak-budak duk belajar tu. Pasal tadi saya dengar abang kata nak sedekah lah yang benda kita paling sayang sekali. Saya duk nampak yang abang paling sayang sekali buah nangka ni lah ni. Tu yang saya pergi kerat buah tu, saya pergi belah, saya bagi budak-budak tu makan. Hai, aku cerita tu kat orang saja. Bukan kat aku. Tuan-tuan semua Allah. Allahu Rabbi SWT. Tuan-tuan, dan kita sebut tadi ni, beramal, buah daripada ilmu ialah amal. Kalau kita tak beramal dengan ilmu yang kita belajar, maksud jadi sia-sia ilmu kita, tak ada manfaat. Kita juga belajar tadi bahawa orang yang paling berat azab nanti di yaumul qiyamah ialah orang yang Allah kurniakan ilmu tapi dia tak jadi beramal dengan ilmu dia. Yang ketiganya tuan-tuan, Allah cerita pula tentang orang yang ada ilmu, dia menyampaikan kepada orang tapi dia sendiri tak buat dengan ilmu tu, macam mana azab yang Allah sediakan untuk dia. Dan yang keempat tuan-tuan sekalian, beramal dengan ilmu itu menjadi sebab ilmu itu kita boleh ingat. Beramal dengan ilmu yang kita belajar itu menyebabkan bertahannya ilmu itu dalam minda dan hati kita. Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkata, kemudian perlu dimengertikan pula bahawa sebenarnya beramal itu juga termasuk penyebab ilmu tetap ada dalam diri kamu dan dia bertahan. Oleh sebab itulah anda dapat jumpai bahawa orang yang beramal dengan ilmunya akan mudah mengeluarkan ilmunya bila pun dia mahu. Contoh, dia mengaji tentang kelebihan sunat witir. Bila dia mengaji tentang kelebihan sunat witir tu, dia beramal dengan sunat witir tu setiap hari. Pasal apa dia beramal tu? Sebab dia nak dapat kelebihan di sunat witir. Satu hari 10 tahun akan datang, orang tanya dekat dia, apa kelebihan sunat witir ni? Dia boleh cerita kelebihan yang dia belajar. Pasal apa? Pasal dia duk beramal dengan ilmu yang 10 tahun dulu dia belajar. Boleh faham tak lah? Kalau dia mengaji kemudian dia tak beramal, nak tanya 10 tahun akan datang, dia boleh ingat tak? Dia tak ingat lah, pasal dia tak pernah beramal dengan ilmu yang dia belajar. Ustaz Syekh Muhammad. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ustaz Syekh Muhammad, orang yang tidak beramal dengan ilmunya, maka ilmu yang didapatnya itu sangat cepat untuk hilang. Sebagian ulama salaf mengatakan, dahulu kami mencari jalan, Ustaz Syekh Muhammad, cara dan untuk menghafaz hadis dengan cara kami beramal dengan hadis tersebut. Cara dan jalan untuk kami hafaz hadis ni ialah macam mana? Kami beramal dengan hadis tu, menjadi penyebab hadis itu boleh lekat dengan dalam ingatan kami. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat menyebutkan, yang riwayat ni sebut, man amila bima ya'lam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, warathahu Allahu ilman ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahuinya, nescaya Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang tidak diketahui olehnya, ilmu yang belum dia ketahui.
Inilah orang dah sebut berapa jenis ilmu. Dia kata Sayyidina Muhammad, Allah tambah iman, Allah menyinari pandangan mata hatinya dengan ilmu, Allah membuka kepadanya jalan-jalan dan jenis-jenis ilmu dan cabang-cabang dia. Tuan-tuan tahu dah tentang ilmu ladunni. Sayyidina Muhammad, ilmu ladunni. Untuk ni syarat nak dapat ilmu ladunni ni ialah nombor satu sekali, dia beramal dulu dengan ilmu yang dia belajar. Maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang dia tak belajar. Tiba-tiba dia, saya ni dapat ilmu Allah bagi dalam kepala saya ni. Padahal tak mengaji apa-apa pun, maka dia tak layak untuk dapat ilmu tu bila dia tak memulakan dengan ilmu. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, dalam riwayat ini juga menyebutkan bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barang siapa yang tidak beramal dengan ilmu yang sudah diketahuinya, maka sangat dikhawatirkan Allah akan melenyapkan ilmu yang dimilikinya. Siapa yang tidak beramal dengan ilmu yang sudah diketahuinya, maka akan dikhawatirkan Allah akan melenyapkan ilmu yang dia miliki. Banyak ilmu tuan-tuan yang kita duk mengaji yang kita dah lupa dah. Lupa, tak ingat. Orang tanya tak ingat. Pasal apa tak ingat? Pasal apa tak ingat ilmu? Saya duk pesan kat anak-anak saya duk mengaji mengata. Ada anak saya duk mengaji di Yaman, seorang pergi Turki dah balik apa sebagainya. Saya duk pesan lagu tu je. Kalau hampa tak mengajar dan hampa tak beramal dengan ilmu belajar, hampa balik hampa lupa lagu tu je. Lupa, tanya tak ingat. Pasal apa tak ingat? Nombor satu, tak beramal dengan ilmu. Nombor dua, tak mengajar ilmu, dia akan lupa. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tu kita tengok orang-orang alim dia sentiasa beramal. Orang alim dia banyak amal. Pasal apa? Dia nak tingkatkan dan nak peroleh barakah atas ilmu yang dia belajar itu. Saya semat sebab Allah sebut dalam surah Muhammad ayat ke-17, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang tetap mencari petunjuk, maka Allah akan tambah kepada mereka petunjuk dan Allah akan anugerahkan kepada mereka ketakwaan. Imam Asy-Syaukani menyatakan bahawa artinya Allah pasti akan menambah kepada mereka keimanan, ilmu serta basirah dalam beragama. Sehingga maknanya orang-orang yang mencari hidayah dengan meniti jalan kebaikan, beriman kepada Allah dan mengamalkan perintahnya, nescaya akan menambah keimanan, ilmu dan basirah dalam beragama kepada mereka. Baik, golongan kedua yang nak kita bincang pada malam ni. Golongan kedua ialah golongan yang beramal tanpa ilmu. Kalau nak buat amalan tapi tak mengaji, saya Muhammad nak buat macam-macam amal tapi tak mengaji. Saya nak mendekatkan diri kepada Allah tapi tak mengaji. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang ni amal dia sia-sia sahaja. Sebab dia mengabaikan ilmu. Bila dia mengabaikan ilmu, maka amalnya juga jadi sia-sia. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala kitabnya menyebutkan bahawa dia menukilkan kata hikmah daripada Abdullah bin Mu'az rahimahullah ta'ala berkaitan kepentingan ilmu yang berbunyi salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala al-ilmu bila amalin ka syajaratin bila thamaratin. Ilmu tanpa amal ibarat sepohon pokok tanpa buah. Ibn Qayyim menyebutkan bahawa orang yang beramal tanpa ilmu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sebagaimana orang yang berjalan tanpa orang yang menuntunnya, mempegang dia, bimbing dia, tak ada. Sudah dimaklumkan bahawa orang yang berjalan tanpa yang menuntunnya ini akan mendapat kesulitan dan sulit untuk selamat. Katakanlah dia boleh selamat, tapi ia sangat jarang-jarang berlaku. Menurut orang yang berakal, dia tetap saja tidak dipuji, bahkan mendapat kecelaan. Allahumma salli alaihi wasallam. Imam Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan bukan pada jalan yang sebenarnya. Orang yang beramal tanpa ilmu hanya membuat banyak kerosakan dibanding mendatangkan kebaikan. Tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh, namun jangan sampai meninggalkan ibadah. Gemarkanlah pula untuk beribadah, namun jangan sampai meninggalkan ilmu.
kerana ada segolongan yang rajin ibadah namun meninggalkan belajar. Tak mau jadi macam tu. Tuan-tuan, saya ni 2-3 hari ni duk risau dengan apa yang duk jadi ni. Terkejut saya, tuan-tuan. Salih Azim Muhammad baru-baru ni boleh jatuh hukum seorang lelaki, tuan-tuan, 240 tahun punya hukuman. Tuan-tuan dengar tak kisah tu? 240 tahun, tuan-tuan. Salih Azim Muhammad dengan berapa sebatan? Berapa ratus sebatan? Berapa? 240 sebatan. Penjara 240 tahun. Sebat 240 sebatan lebih kurang betul. Apakah penjara 420 tahun? Penjara 420 tahun. Sebat 240 sebatan. Tapi dia buat hukuman serentak tu tinggallah lebih kurang 25 tahun hukuman dia. Sebat tinggallah berapa 24 sebatan kot lebih kurang. So, kena 24 sebatan pun hancur belakang tuan, jangan main-main ni. Habis 6 sebatan pun tak boleh duduk dah. Kes apa? Kes rogol anak sendiri. Anak sendiri umur 15 dengan 18 kalau tak salah saya lebih kurang. Subhanallah, saya Tuhan, ya Allah. Ada orang boleh buat macam tu noh. Waktu isteri dia terjumpa, dia sedang merogol anak dia. Isteri nampak ni, tang mana ni, dalam rumah tu tang mana saja jadi saksi ni. Atas sofa, kat dapur, kat tangga, dalam bilik nombor 1, bilik nombor 2, dalam bilik ayam, budak-budak tu duk kena. Dan Rasulullah Muhammad 10, ya Allah, Allah saya 10 kes. Dia tak kisah ni, tak ingat dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Dan pasal apa jadi tu? Tak ada ilmu. Kalau orang ada ilmu, dia buat lagu tu. Dia buat tak? Pasal apa yang tak mau nak jawab ni, nampak macam stres saya nampak ni. Kita tak boleh fikir ada orang boleh buat macam tu. Lagi tak boleh fikir, tuan-tuan, seorang ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Muhammad, kena sabit hukuman. Dia melacurkan anak-anak dia sendiri. Anak perempuan, 2 orang anak perempuan dia, umur 10 tahun, umur 15 tahun. Budak ni tak pergi sekolah 18 hari. Cikgu dah perasan pasal apa tak pergi sekolah. Allahumma salli Muhammad dah. Tak pergi sekolah. Lepas tu cikgu dia tanya pasal apa. Akhirnya dapat tahu dia, mak dia kurung. Ada seorang orang bangsa asing tu, jadi macam bapa ayam. Orang bangsa asing ni lah yang pergi untuk pergi cari customer, kan? Tidur dengan budak-budak ni, bersilih ganti ni, sari-sari tu bersilih ganti ni. Lepas seorang keluar lagi, masuk seorang lagi. Subhanallah, saya semat. Bukan setakat waktu dia cek itu, bukan setakat koyakan pada bahagian depan, juga koyakan pada bahagian belakang. Budak umur apa? 10 tahun dengan 15 tahun. Kita tak boleh nak fikir siapa buat ni. Mak buat sendiri. Mak dia lacurkan dia. Mak collect setiap sekali satu sesi RM50. Dia kata mak aku lacurkan aku, mak aku jual aku RM50 je. RM50 je. Mak dia ambil, bagi dekat dia sekali RM1. Bukan sekali satu sesi, bagi kita RM1, RM5, paling mahal RM5 bagi. Mak ambil RM45. Yang kawan yang jadi tokan tu, yang jadi entah berapa banyak dia ambil, tak tahu. Astaghfirullah, kita tak boleh nak fikir apa nak jadi kat kita ni, kita tak tahu. Dan kita duk mengaji, duk main kuliah ni, Allah Rabbi. Tuan-tuan tahu dah, ni anak-anak kita ni, ni saya risau ni. Itu saya pergi ceramah kat satu sekolah, Salih Alaihi Muhammad.
Saya saja nak test tengok mereka nak tahu, mereka tak tahu tak. Saya buat lawak, saya selit satu perkataan, dua huruf Saya kata, hampa tu sajalah, saya duduk je tu. Hampa ni sajalah, hampa duduk sekut dusuk. Itulah duduk sonok sangat tengok BL tu. Sebut tu. Depa semua, depa gelak. Saya nak tahu, depa tahu tak tahu. Kalau saya tak tahu. Rupa-rupanya kok saya salah. Saya saja dah sebut. Hampa tu lah duduk sonok sangat tengok BL tu. Depa gelak ramai. Apa cerita BL ni? Tuan-tuan tahu tak? Saya tahu apa memang tak tahu punya. Pasal handphone pun tak ada. Nampak kita lah kat sini lah. Semua dia pegang tasbih subhanallah mana tahu semua ni. Tuan-tuan subhanallah, BL ni boy lovers. Ada cerita bersiri dekat dalam internet yang anak-anak kita duk tengok. Cerita percintaan lelaki sama lelaki-lelaki. Dan mereka duk cerita, kami tengok ni bukan sebab mereka lelaki-lelaki sama lelaki-lelaki duk bercinta, tapi cerita tu sangat menarik. Jalan cerita, kami nak tengok jalan cerita dia. Kami bukan nak tengok lelaki-lelaki sama lelaki-lelaki duk bercium. Bahkan dalam tu dia pada cerita apa? Mak aku pun dah tengok sekali dah lah ni. Subhanallah. Ceritanya yang saya boleh tahu kisah tu, seorang ustaz dia pergi kat masjid, dia singgah sembahyang kat masjid. Dia keluar masjid, ada budak-budak duk berhimpun dekat tangga masjid, tak pergi sembahyang. Dia masuk budak-budak tu duduk macam duk tengok handphone, ramai-ramai duk berhimpun kat situ. Dia masuk sembahyang, dia keluar sembahyang, budak-budak tu berhimpun lagi. Apa ni tak sembahyang kah? Dia pun saja pergi kat belakang duk tengok apa. Hampa tengok cerita apa ni? Dia pun cepat sembunyi. Hampa tengok cerita apa? Sembunyi apa? Tunjuk. Kemudian dia baru tahu, kemudian dia search tentang apa dia jadi. Memang benda tu duduk dengan dalam anak kita. Dan lagi dahsyat, kemarin punya cerita atau kemarin dulu punya cerita. Tuan-tuan, ada satu Salih Alaihi Muhammad, dia panggil dalam grup ataupun dalam Twitter, dia panggil Allahumma salli DS. Kita mana tahu benda-benda ni tuan-tuan. Kita ni Twitter pun tak ada. Saya tak ada Twitter. TikTok dah, pada TikTok dah. Tak ada. Memang tak ada, punya handphone pun tak ada. Saya ada lah TikTok, tapi saya pun tak nak tengok TikTok saya. Ada admin saya duk post video-video pun, saya tak pernah buka TikTok saya, tak tahu. Instagram saya ada, saya duk tengok. Facebook saya ada, tapi Facebook saya tuan-tuan tengok yang ni je lah. Tuan-tuan Salih Alaihi Muhammad, dekat Twitter ni ada satu tuan-tuan, dia panggil apa? DS. DS ni apa tuan-tuan? Dia terbocor satu kisah, orang screenshot, kemudian orang sebarkan, kemudian dia seorang tu dia tulis, dia kata apa? Kita lah ni, DS kita ni pun dah tak ada privacy dah. Orang dah mula tahu. Ada mamat mana tapi screenshot, dia kata aku kena taruh kau punya pasal aku punya ni. Tuan-tuan, DS ni masuk dark side, bahagian gelap. Depa ada profil depa sendiri, depa menggunakan watak yang lain, nama yang lain. Tuan-tuan tahu depa buat apa? Sama-sama depa post share gambar-gambar depa nude. Tahu nude? Gambar-gambar tidak berpakaian. Depa share sama-sama depa. Depa boleh buat appointment, depa boleh pergi berjumpa orang yang baru kenal sejam dalam DS tu. Depa boleh check in, tidur hotel. Hari ni tidur dengan orang ni, esok tidur orang ni. Just for pleasure. Saja nak seronok aja. Tak ada komitmen apa-apa. No string attached, dia panggil. Tak ada komitmen apa-apa. Sekadar just for fun. Seronok aja. Ni majoritinya anak Melayu. Tuan-tuan tahu tak, di Malaysia ada juga ni. Jadi apa tuan-tuan? Ada satu grup dia panggil swinger. Saya nak cerita ni, nak bagi kita tahu. Saya tengok anak-anak kita risau. Anak-anak kita ada yang ni. Dan kita tak boleh nak tengok apa yang ada dalam handphone dia. Tuan-tuan, siapa berani minta mesej nak tengok apa dalam handphone dia? Nak buka WhatsApp dia saja 18 password tu ada. Baik tak? Ayah ambil. Kita kok no pulas, kok ni tolak kau tu semua tak ada apa-apa. Tuan-tuan,
Dia duduk dalam bilik senyap-senyap. So, baguslah anak aku lah ni tak keluar bilik dah. Tuan-tuan, ada satu community dia panggil swinger. Tahu swing kan? Swinger ni ialah orang-orang yang sama ada dia berkahwin atau dia tidak berkahwin, tetapi subhanallah mereka berkongsi isteri ataupun pasangan dengan orang lain. Sama. Hari ni dia beli iklan, dia kata hari ni saya nak siapa-siapa yang nak dengan saya, siapa yang nak sama dengan saya, boleh private message. Dia ada satu grup, tuan-tuan, dia ada satu macam kita punya blog namanya Tumblr. Dekat situ lah banyak depa duduk communicate. Kita yang tak register, yang tak apa semua, kita tak boleh baca lah benda-benda macam ni. Tuan-tuan kena register, tuan-tuan kena duduk dalam komuniti depa, tuan-tuan kena apa, tuan baru tuan-tuan akan berjumpa dengan benda yang macam ni. Tuan-tuan sekalian, depa boleh publish hari ni isteri saya ready untuk ditidur oleh siapa-siapa. Siapa yang teringin depa semua boleh PM. Kemudian sekali depa akan swing. Depa boleh ambil bilik, depa boleh tidur satu bilik, depa boleh buat berkongsi bilik yang sama, depa boleh ambil bilik-bilik yang berbeza. Isteri kau ni tidur dengan suami kau ni, kawan suami. Ni cerita apa tu sudah pick up dekat ni dekat negara kita Malaysia, dan yang buat ni adalah orang Islam. La haula wala quwwata illa billahil azim. Takut kita ni, takut. Dia ancaman yang sangat besar yang duk jadi dalam kehidupan kita lah ni. Kita berhadapan dengan ancaman media yang sangat kuat. Sangat kuat. Orang dah tak tahu mana betul mana salah. Betul ni, orang boleh cakap apa saja dia nak cakap. Orang boleh buat satu fake account. Dia panggil fake account ni, dia bukan dia. Dia boleh ambil gambar siapa-siapa yang dia nak, dia buh kat situ. Dia boleh buh nama siapa-siapa yang dia nak, dan dia boleh cakap apa saja dia nak. Dia boleh cakap apa. Orang yang dia tak suka, dia boleh fitnah, dia boleh kata, dia boleh buat apa-apa. Yang seolah macam tak ada Rokia Atik duduk tepi dia, duduk catat apa dia buat. Orang kalau ada ilmu dia buat tak kata? Dia buat tak kata? Tak. Allahumma salli ala Muhammad. Pasal apa dia boleh buat itu? Sebab tak ada ilmu. Sekian sebut ni, ilmu kaitan dia dengan iman. Tak ada ilmu, tak ada iman, dia akan buat apa saja dia buat. Yang kedua, kita berhadapan dengan ancaman LGBT yang kuat. Ancaman LGBT. Dia tak suruh, tuan-tuan tahu LGBTQ ni. Sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan suruh kita jadi LGBT je lah. Tuan-tuan pakai ketayak, pakai serban apa semua, tiba-tiba esok-esok dia tengok berkelak-kelak, tengok pakai baju kurung. Berubah pasal apa? Pasal tengok Netflix contohlah. Dah, dia bukan nak suruh kita berubah jadi lagu tu. Dia nak suruh kita terima keberadaan mereka dalam masyarakat. Dia nak kita terima. Mustahil tak 5 tahun 10 tahun akan datang kita terpaksa terima perkahwinan lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan? Mustahil tak? Mustahil tak? Tak mustahil tak? Tak mustahil. Bahkan dulu US sendiri, tuan-tuan sekalian, menolak LGBT. Dia tak terima perkahwinan. Lah ni dia terima dia sebagai satu benda yang rasmi. Tuan-tuan, Allah berfirman. Yang ketiga, kita berhadapan dengan ancaman akidah yang sangat kuat. Macam akidah. Sampai satu tahap nanti kita terpaksa terima seolah-olah macam agama ni tu sekarang kita kena terima agama yang lain duduk bersama-sama, dan kita boleh blend in, kita boleh buat cara depa boleh buat cara kita, dan kita tak boleh nak kata apa-apa. Ni anak-anak kita duduk masuk tempat agama depa, pakaian macam pakaian agama depa, sambutan-sambutan anak-anak kita masuk dekat dalam tu apa semua. Anak-anak depa pun buat macam mana kita nak buat apa semua. Mustahil tak benda jadi tu? Tak mustahil. Memang kita duduk dalam ancaman ni sangat kuat. Sebab tu saya sebut, tuan-tuan, lah ni bukan tunggu nak beramal pun suruh anak bersemayang, suruh anak kita buat ibadat, suruh dia semayangkan. Ni pukul berapa ni tak pangkat lagi, semayangkan. Kita duk suruh dia kita suruh dia beramal, tapi kita tak fit dia dengan ilmu. Akhirnya apa jadi? Dia rosak. Faham tak ni? Tu kaitan dia. Tu kita duk main mengaji ni, jangan tunggu kita main mengaji saja, tuan. Ni kita main mengaji, anak-anak kita duduk di rumah tu.
Saya sudah sebut, dia ada satu program dia panggil Pride 2021. Pride 2021 ini ialah satu program yang mempromosikan LGBT di seluruh dunia. Di semua medium, pakaian, sukan, hiburan, filem, artis-artis yang buat konsert di seluruh dunia yang mempromosikan LGBT, bawa bendera pelangi. Salah seorangnya yang main negara kita itu ni. Dan filem antara channel yang paling kuat mempromosikan program ini ialah Netflix. Yang saya yakin setiap rumah kita ni ada benda tu, rumah. Dan anak-anak kita nak tengok filem lucah, bukan Netflix ialah ni tuan. Nak tengok filem lucah, bukan Netflix ialah ni. Kita tidur, dia buka. Kita tidur dekat, kita TV duduk dekat ruang tamu rumah kita, dia buka Netflix tu dalam handphone dia tengok dalam bilik dia. Dia cucuk pakai earphone, dia bawa kat telinga dia tengoklah sampai pukul berapa pagi, siapa pun tak tahu. Itulah yang sedang dilalui, cabaran yang kita lalui tuan-tuan sekalian. Lah ni, kalau kita tak didik anak-anak kita dengan ilmu, dia rosak. Suruh anak kita baca Quran. Senang tak nak suruh anak kita baca Quran lah ni? Susah. Kita dulu mak suruh baca Quran sekali je, pergi baca. Tak ada pakai seluar mestilah. Teringat dulu kan, tak buka Quran sila, pergi pakai seluar dulu. Mak suruh, takut kan? Lah ni suruh baca Quran, bukan suruh baca Quran. Anak kita tak baca Quran, kita pun tak ada baca Quran, tengok TV. Kita pun tak ada pegang Quran, sibuk dengan handphone. Betul tak betul saya cerita ni? Tu ulama sebut, bila dia tanya, pukul 9 dah. Saya tak pasal nak tanya. Tak nampak jam duduk atas tu rupanya. Tak kena berhenti lah ni. Nah, saya semua. Tu seorang ulama dia tanya, dia kata, macam mana keadaan orang dulu-dulu dengan Quran? Kamu nak tahu macam mana orang dulu dengan Quran? Tengok orang lah ni dengan handphone. Itulah keadaan orang dulu dengan Quran. Macam mana nak kita ni kita cerita orang lah. Macam mana kita nak kalih balik bagi Quran jadi macam handphone tu? Boleh tak buat? Boleh tak buat ni? Kau pegang handphone 5 kali kan, 5 kali bagi jadi pegang Quran. Masa boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sekali pun tak boleh. Dia lah ni baca Quran pakai handphone Quran pakai handphone. Nak bawa handphone bulan poket dah. Nak bawa Quran bulan poket dah. Beg duit tinggal tak patah balik lah. Keluar handphone tinggal nak pergi mayang ni. Allahu Akbar, kelang kabut, ambil wudu, kelang kabut. Ayah abang kelang kabut ni, lambat saya pergi masbuk ni. Start motor berapa sampai kat simpang Tok Kun tu. Allah, handphone tak ada, patah balik. Bini dia kata apa? Tadi kelang kabut sangat takut masbuk. Handphone tinggal. Yang tu lagi penting tu. Betul tak apa dia buat panggil aku tu? Allahu Rabbi, tuan-tuan saya semata. Allahu Rabbi sallallahu. Tuan-tuan, Allahumma salli semua. Umar bin Abdul Aziz menyebutkan, man abadallah bighairil ilm kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Siapa yang beribadat kepada Allah tanpa didasarkan dengan ilmu, maka kerosakan yang diperbuat itu lebih banyak daripada masalah yang dia akan perolehi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Golongan ketiga. Golongan pertama tadi, golongan yang ada ilmu tapi tak beramal. Golongan kedua, dia beramal tapi dia tak ada ilmu. Golongan ketiga ialah golongan yang tidak berusaha untuk pelajari sesuatu benda yang tidak mereka ketahui. Dia tak tahu tapi dia tak usaha untuk belajar. Maka sikap ini, yang tak mau belajar ini, dia panggil orang yang mensia-siakan ilmu dan tidak berilmu sekaligus akan mensia-siakan amal. Dia tak tahu satu benda, dia tak pergi usaha untuk belajar benda tu, menyebabkan dia akhirnya tak beramal dengan benda tu sebab dia tak ada ilmu. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam surah Al-A'raf ayat ke-179.
Allahumma salli ala sayyidina wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum idhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahanam itu banyak daripada kalangan jin dan manusia yang ada hati tapi dia tak mau memahami dengannya ayat-ayat Allah, dan dia ada mata tapi dia tak mau melihat dengannya, yakni bukti keesaan Allah, dan dia mempunyai telinga tapi dia tak mahu mendengarnya dengannya ajaran dan nasihat. Allah kata ulaika kal an'am, mereka ini macam binatang ternak. Macam binatang ternak tu, macam lembu, macam kambing. Bahkan bukan takat tu, balhum adall, bahkan lebih teruk daripada binatang ternak tu. Allah kata, bukan ustaz kata. Yang tak mau mengaji, yang tak tahu dan tak reti tapi saja tak mau mengaji, duk tahan telinga orang kata pergi kuliah nu pergi mengaji bagi reti sikit. Dia kata ikut suka aku lah, aku buat masing-masing, ikut suka aku lah. Kita ni tuan-tuan nak ajak orang ni tuan-tuan, bukan nak boleh paksa orang pergi. Ada tak sebelah rumah kita yang tak mai malam ni? Ada tak? Ada tak sebelah rumah kita yang tadi pakai selok pendek je waktu kita nak mai tadi? Dia pakai selok pendek, bini dia pakai baju kelawar. Kita ni tak boleh nak bayang, kalau sebut yang nama jiran sebelah rumah kita, bayang baju kelawar warna oranye tu je. Memang yang tu melekat sungguh dengan dia. Yang ni tuan-tuan berlubang tadi, Haji nak pergi masjid ke? Nak pergi, bye bye. Kita terbah motor tengok tu, terowong menora belah ni, terowong meru belah ni. Tuan-tuan tahu tak terowong menora tu? Rupanya tuan-tuan terowong belah ni dengan belah ni lain-lain nama. Saya pun baru tahu je. Kalau tuan-tuan daripada ni sekolah Kansar, tuan-tuan nak pergi ke Ipoh, nama terowong tu terowong Meru. Tuan-tuan daripada belah sana, daripada Ipoh, tuan-tuan nak turun ke Kuala Kansar, nama terowong tu terowong Menora. Hampa tak macam tengok. Tengok dia tulis kat situ, baru saya tahu rupanya. Orang yang pakai baju kelawar tu di belah ni terowong Menora, belah ni terowong Meru. Dia kata bye bye tok bilai aku begitu pakai. Pasal apa tu kata aku ni. Tuan-tuan, subhanallah saya tuan, dia tak tutup aurat lagi, ada dia tak semayang lagi. Kita dua ajak aja dia, ajak aja bagi lepas tanggungjawab kita. Jom pergi masjid. Malam ni ada kuliah, jomlah pergi masjid. Hantarlah apa semua tuan-tuan sekalian, poster ke apa ke dia. Jomlah pergi. Jangan jemu untuk ajak dia. Sampai satu hari tu lalu dah, Cik jom masjid mana dia kuliah. Tak apalah, hang pergi dulu. Esok kita lalu lagi. Jom pergi kuliah ni. Tak apa, pergi. Lusa kita lalu lagi. Jom pergi kuliah. Tak pergi. Hari keempat kita lalu, dia sembunyi belakang kereta. Dia lepas dah. Tak apa tuan-tuan, nanti kita ada jawapan depan Allah. Selesai. Kalau dia kata kat depan Allah, dia kata, ya Allah dulu ni Haji ni tiap hari lalu depan rumah saya duk pergi mengaji, kotlah sekali nak ajak saya pergi dengan dia, tak pernah ajak ya Allah. Kita kata aku ajak lu, ingat tak? Yang tu jenis lagu tu jenis sembunyi, yang jenis melawan pun ada. Awak hang duk ajak juga ingat apa? Kau suka aku lah. Kau suka aku nak lenggok nak apa mai, kau suka hantar ni, bayar tau ni. Oh mereka main. Faham ni? Kita tegur dia. Ada yang kata apa? Aku bawa masing-masing. Kau sukalah aku bawa masing-masing. Habang kat dia. Kalau orang jawab macam tu, aku bawa masing-masing, ni habang kat dia. Nombor satu, aku tegur ni memang pasal aku bawa masing-masing. Kalau kita kubur sekali, duduk sekali dalam satu kubur, tak apa, nanti dia pamai jawab, dia pamai tanya, aku boleh tolong settle-settle dengan hang. Ni malaikat malaikat pembuka nakir mai tanya, tak apa, aku selutok dengan depa apa. Tersalah ni, kesian kat dia apa semua. Tapi aku buat dua sisi, aku tak boleh nak selutok dengan hang. Yang keduanya, aku risau siapa? Aku risau nanti kubur hang duduk sebelah kubur aku. Saya duduk kena balung malam-malam, wah, aku tak boleh tidur dengan dia. Tu yang dia kena buat lagu tu yang daripada balik. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang dia tak mau sungguh, dia benci sungguh. Cerita mengaji ke, cerita pergi masjid ke, cerita kuliah ke, cerita apa, dia tak mau dengar, dia tak suka dengar.
Wan nasihat dia lagi dia tak suka dengar. Allahumma salli ala Muhammad. Ni ada artis mana pula tu dia bangga sangat boyfriend dia tu orang Kristian. Ni kata Musliman. Dia bangga dia kata. Duduk sekali lah apa, siapa pun tak tahulah apa dia buat, dan dia bangga, dia isytiharkan benda tersebut. Baru-baru ni ada seorang tu isytihar akan majlis pertunangan dia, tak berapa lama lagi dia pun nak kahwin. Isytihar yang boyfriend dia duduk sebelah ni, lelaki dia, tuan-tuan sekalian, dia duduk kat sini, dia isytihar secara live. Dia kata tak berapa lama lagi kami akan bertunang, kami akan sama-sama melangsungkan perkahwinan. Tuan-tuan tolong doakan kami supaya semuanya diberikan kemudahan. Kita okey nak bertunang, nak menikah, aku suka hang, tapi hang tu jantan, nak menikah dengan jantan. Orang tak heran dan tak boleh nak tegur. Siapa tegur, dia tu kena balik. Faham tak ni? Tuan-tuan, orang yang tak boleh terima teguran, tak boleh terima nasihat, dia tak boleh bila orang nak nasihatkan dia. Allah sebut apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Depa ni tuan-tuan, walahum salli ala Muhammad adhanul la yasma'una biha. Allah bagi telinga, depa tak mau dengar nasihat ni, depa tak mau dengar ajaran ni. Allah kata ulaika kal an'am. Depa ni macam binatang ternak. Bukan takat macam binatang ternak tu, balhum adal, lebih teruk daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, dan itulah orang-orang yang lalai. Allah kata ulaika kal an'am tu maksudnya mereka tidak mahu mendengar perkara yang betul, tidak mahu menolongnya, serta tidak mahu melihat jalan hidayah. Adalah seperti binatang ternak yang terlepas bebas. Mereka tidak dapat memanfaatkan indera yang Allah bagi dekat mereka ni, kecuali hanya berkaitan dengan masalah keduniaan dia saja. Yang tu je dia perhati. Perihalnya sama macam disebutkan Rasulullah SAW, wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nida'ah. Dan perumpamaan orang yang menyeru kepada orang kafir ni sama seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain daripada panggilan-panggilan saja. Oh, balik. Oh, pi makan. Ni minum ayak, yang tu aja. Perumpamaan mereka di saat mereka dipanggil kepada keimanan sama seperti haiwan ternak di saat diseru oleh pengembalanya. Ternak itu tidaklah mendengar selain hanya suaranya sahaja tanpa memahami apa yang diserukan oleh pengembalanya. Kerana itulah dalam ayat ini disebutkan oleh firman-Nya balhum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi, yakni lebih sesat daripada binatang ternak. Kerana haiwan ternak ada kalanya memenuhi seruan pengembalanya di saat pengembalanya memanggilnya, sekalipun dia tidak faham apa yang diucapkan. Lain halnya dengan orang-orang ni. Depa ni salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, kerana sesungguhnya dia diciptakan hanya semata-mata untuk menyembah Allah dan mengesahkannya, tetapi dia ternyata kufur dan mempersekutukan Allah. Tuan-tuan, subhanallah, bahkan nanti orang yang taat kepada Allah, mereka lebih mulia di sisi Allah daripada para malaikat. Siapa yang kufur kepada Allah, maka haiwan ternak itu lebih mulia daripadanya, lebih sempurna daripadanya. Sebab itu Allah berfirman, ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Golongan keempat yang terakhir penutup dia tuan-tuan ialah sudahlah tidak berilmu dan tidak pula beramal. Tuan-tuan, lebih berat daripada itu, mereka bahkan membenci dan menghalang orang untuk pergi belajar dan untuk beramal. Ini lagi dahsyat. Dah tak nak ilmu, dah tak beramal pula, tak suka pula orang pergi mengaji. Orang nak mengaji dia sekat, orang nak mengaji dia pergi halang, orang nak buat kuliah dia tak bagi. Kita dulu pun buat panggil lagu tu. Orang gantung banner kita dulu tukang gunting. Orang berlekat puasa dulu kita lah tukang koyak dulu, zaman jahiliah dulu. Allah bagi hidayah kat kita lah ni, duduk dalam masjid. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah kekalkan hidayah ni, Allah kekalkan kita ni duduk dalam rumah Allah ni sampai ke akhir hayat kita. Saja macam tu ada ustazah seorang tu meninggal kan tengah baca Quran. Subhanallah, wa ilahukum ilahun wahid, tumbang meninggal. Subhanallah. Masya-Allah, meninggal tengah semayang macam dekat Kuala Kerai tu. Meninggal dalam majlis ilmu macam dekat Indonesia baru ni, dia tengah duk tanya soalan, lepas tanya soalan meninggal. Subhanallah. Subhanallah, meninggal dalam keadaan baik, istiqamah dalam kebaikan ni sampai bila-bila.
Mudah-mudahan kita dapat kenikmatan yang macam tu, insya-Allah. Bahkan kalau kita perhatikan tuan-tuan, 3 golongan pertama atas ni, yang tadi ni, dia ada ilmu tapi tak beramal, dia tak ada ilmu kemudian dia beramal tanpa ilmu. Yang ketiga, dia tak tahu kemudian dia tak pergi belajar. Yang 3 ni atas diri dia sendiri, dia seorang-seorang aja. Yang keempat ni tuan-tuan, dia lebih teruk sebab dia melibatkan orang yang lain. Dia tak ada ilmu, dia tak bagi orang mengaji pula. Jadi janganlah jadi golongan keempat. Sudahlah dirinya rosak, bahkan dia pula merosakkan orang yang lain. Itulah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ni, insya-Allah. Terima kasih kepada tuan-tuan yang sentiasa memberikan perhatian sepanjang ceramah kita pada malam ni, dan mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya dan manfaat kepada kita semua. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Segala yang baik itu daripada Allah SWT. Yang lemah, kelemahan sebagainya tuan-tuan, saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tuan-tuan, sebelum nak tutup majlis, dekat luar sana lagi ada kita buat jualan sikit, jualan susu untuk menampung dana pengurusan. Sebab kita ada madrasah kita tak buat tak kutip yuran. Jadi kita bantu dengan jualan-jualan ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh rasa seorang sikit, kita bagi tuan-tuan rasa. Tuan-tuan bolehlah insya-Allah beli daripada ejen kita dekat situ nanti. Saya ucap terima kasih lagi sekali. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.